Okey, Assalamualaikum. Kita sambung balik topik kita berkenaan dengan bab 3. Subtopik seterusnya adalah formula kimia. Okey, formula kimia ni mengikut definisi yang dinyatakan di sini adalah suatu perwakilan sesuatu bahan kimia yang menggunakan huruf untuk mewakili atom, unsur dia, dan juga terdapat nombor subskrip. Nombor dia, nombor kecil ni lah. Nombor subskrip. Okey. Nombor subskrip nombor kecil ni yang menunjukkan bilangan setiap atom unsur yang terdapat dalam bahan tersebut. Jadi, formula kimia ni adalah suatu perwakilan yang terdiri daripada huruf, ni huruf, dan juga subskrip. Huruf ini mewakili represent an atom, mewakili atom unsur, dan ada nombor subskrip mewakili bilangan dia. Jadi saintis dan sesiapa yang terlibat dalam bidang kimia atau sains ini, kita tidak menulis bahan kimia dengan mengeja nama dia, tetapi kita menulis atau mewakilkan dia dengan suatu formula yang dikenali sebagai formula kimia. Okey. Jadi contoh yang lain. Okey, contoh yang lain. Contohnya magnesium. Magnesium kita tak tulis ejaan dia, kita hanya tulis mewakili formula dia, Mg. Okey. M besar, G kecil, magnesium. Dan di sini Mg bermaksud hanya ada satu atom magnesium, manakala gas oksigen kita buat O2. Jadi kita tengok apa dia punya statement di sini. Formula kimia yang menunjukkan molekul gas oksigen. Kenapa molekul? Sebab dia ada dua kan. Daripada dua atom oksigen. Okey. Ini unsur sebatian pula, contohnya air. Air, nama formula kimia dia adalah H2O. Jadi nombor subskrip menunjukkan dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen. Ini contoh sebatian yang biasa kita sebut air. Jadi di sini di manakah penyataan antara air dan H2O? Antara dua ni yang manakah yang kamu dapat banyak maklumat? Okey, kalau air kamu tak tahu dapat tak nampak statement dia lah, air saja kan. Tetapi kalau air tu diwakili oleh H2O, maka kamu akan tahu bahawa air itu terdiri daripada dua unsur, hidrogen dan oksigen. Dan lebih detail lagi, H2 bermaksud H2 ada dua, O tu ada satu. Nampak? Daripada formula kimia kamu dapat tahu maklumat dengan lebih detail, lebih terperinci berbanding nama dia. Okey, yang ni kamu boleh bacalah aluminium oksida ni dan sebagainya. Okey, sekarang kita pergi dengan lebih detail lagi, yang mana formula kimia ni boleh diwakili oleh dua lagi jenis, iaitu formula empirik dan formula molekul. Okey, dua-dua ini sebenarnya adalah daripada formula kimia. Formula kimia. Tetapi formula kimia ni kita boleh pecahkan lagi kepada dua jenis, iaitu formula empirik dan formula molekul. Jadi kita akan pergi satu persatu. Apakah yang dikatakan formula empirik dan formula molekul? Okey, formula empirik adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi atom unsur dalam suatu sebatian. Okay, kenapa cikgu gariskan ni? Sebabnya cikgu nak kamu catat definisi formula empirik.
Tadi formula kimia tadi definisi dia tu tak payahlah, tu kamu faham sendiri cukup. Tetapi formula empirik ni, ini kamu kena hafal. Ini cikgu bagi kalau dari segi bintang, cikgu bagi dia hampir 5 bintang. Suka sangat keluar dalam peperiksaan. Jadi kamu kena catat definisi ini bermula dengan formula kimia. Mesti bermula dengan formula kimia. Kalau tak ada ini, kemungkinan salah statement kamu. Formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas mesti ada bilangan atom, unsur dan sebatian. Ada tiga istilah ni kena ada dalam definisi kamu. Okey, manakala formula molekul pula ialah formula kimia menunjukkan bilangan sebenar atom setiap jenis unsur yang terdapat dalam satu molekul atau satu sebatian. Okey, formula molekul ni cikgu bagi mungkin 3 bintang saja. Okey, bintang pun penting lah juga. Sebab kita tak tahu yang mana satu nak keluar. Tapi dari segi kekerapan formula molekul ni cikgu bagi 3 bintang lah. Okey, kena hafal, kena catat. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa formula empirik ini menunjukkan yang paling ringkas. Okey, manakala formula molekul ni adalah formula yang sebenar. Formula molekul ni juga lebih tepat formula kimia pun boleh jugalah. Dia lebih mirip kepada formula kimia, formula molekul ni. Walaupun sebenarnya dua-dua pun formula kimia juga. Okey. Jadi contohnya dia bagi rajah 3.11 ni nak membezakan antara formula empirik dan formula molekul. Okey. Kita dapati ada dua formula untuk glukosa. Ini kita katakan formula molekul. Kenapa dipanggil formula molekul? Manakala ini formula empirik. Kenapa dipanggil formula molekul? Kerana inilah formula yang sebenar dia. C6H12O6. Nampak ke? Okey, tak nampak lagi, besarkan sikit lagi. Okey. Okey, itu adalah formula yang sebenar. Sebabnya formula dia C6H12O6. Yang menunjukkan ada 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Jadi nisbah ini kita boleh ringkaskan lagi kepada 6, 12, 6 ni kepada 1, 2, 1. Maka dapatlah kita satu formula yang baru yang bila kita ringkaskan dia, yang dikatakan ringkasan ini kita panggil sebagai formula empirik. Kenapa formula empirik? Cuba tengok formula dia. Beza kan? Ini adalah ringkasan daripada formula yang sebenar. Formula molekul ni formula sebenar, ringkasan. Okey? Dapatlah C1H2O1. Okey? Itu contoh yang kita boleh tengok contoh yang lain. Jadual 3.3 ni. Di sini kita akan dapati contohnya air. Air dia formula kimia atau formula molekul atau formula sebenar dia macam biasalah H2O kan. H2O formula molekul dia atau formula sebenar dia atau formula kimia dia H2O. Tapi kalau kita nisbahkan lagi, kita masih dapat H2O juga. Sebab apa? Sebab dia lah memang dah ringkas dah. Memang dah ringkas. Jadi tak ada perubahan. Sama juga dengan amonia. Amonia NH3 pun kita tak boleh nak ringkaskan lagi. Kalau ringkaskan kita dapat perkara yang sama. Okey. Tetapi hydrazine, propena, benzena ni kita boleh ringkaskan dia mendapat formula empirik yang baru. Okey. Dapat dah? Itulah beza antara formula empirik dan formula molekul. Ada yang sama sebabnya memang dah tak boleh nak ringkas. Ada yang boleh diringkaskan. Okey, seterusnya bagaimana kita nak menentukan formula empirik di dalam makmal. Sebenarnya formula empirik kita boleh tentukan di dalam makmal melalui eksperimen. Dengan kita tahu jisim ataupun bahan yang terlibat, kita ada kira-kira, kita boleh cari dia punya formula empirik.
Okey, formula empirik diperolehi melalui analisis peratus komposisi sesuatu bahan. Hal ini dilakukan dengan menentukan nisbah paling ringkas bilangan mol atom setiap unsur yang berpadu melalui eksperimen. Okey, jadi kamu tak berapa nampak lagi lah. Sebab ni kalau nak lagi jelas kita buat eksperimen. Nanti buka sekolah nanti insya-Allah kita akan buat eksperimen untuk menentukan bahan empirik magnesium oksida. Okey. Tapi di sini kita belajar dulu teori dulu. Kita tengok contoh 14. Contoh 14. Okey, contoh ni cikgu nak kamu catat dalam buku nota kamu lah. Contoh ni walaupun ada dalam buku teks, cikgu nak kamu salin dan salinlah jawapan ni sekali dalam buku teks. Dalam buku nota. Ini cikgu bagi 4 bintang lah. Biasa keluar dalam peperiksaan. Okey, biasa keluar dan kebiasaannya cikgu tak berapa puas hati dengan jawapan pelajar lah. Sebab ada beberapa perkara yang pelajar tak buat. Dia buat terlampau ringkas. Okey, so tengok soalan dia. 1.35 gram aluminium berpadu dengan 1.2 gram oksigen menghasilkan aluminium oksida. Kemudian tanya soalan direct to the point. Apakah formula empirik aluminium oksida? Okey. Jadi untuk menentukan formula empirik, okey, dia akan bagilah maklumat bahan yang hendak bertindak balas dan juga jisim dia. Okey, dua perkara yang penting. Kamu kena kenal apakah bahan kimia dia yang bertindak balas. Ada 2 bahan ke, 3 bahan ke, tak kisah. Dan juga jisim setiap bahan tu yang kamu kena tahu. Inilah yang kita akan buat juga dalam eksperimen. Kita akan timbang jisim yang terlibat. Okey. Kemudian apa nak buat penyelesaian dia? Inilah pelajar yang cikgu cakap tak buat tu. Dia tak buat jadual. Dia tak buat jadual. So, kalau soalan formula empirik, kalau kamu tengok soalan dia untuk mencari formula empirik, langkah penyelesaian dia, pertama kamu kena buat jadual. Ni buat jadual macam ni. Kena buat label unsur dia. Unsur apa terlibat? Aluminium dengan oksigen. Buat. Kemudian jisim. Jisim tulis dia berserta unit. Kalau tak tulis unit salah. Okey. Berapa jisim yang terlibat? Sekarang ni kita nak mencari formula empirik. Jadi kita nak nisbahkan apa sebenarnya? Jangan kita nisbahkan jisim. Salah lah. Nisbah tu bermaksud nisbah mol dia, bukan nisbah jisim. Tapi jisim ni kita nak tahu juga, tak macam nak cari mol kan. Okey, jadi kemudian kita cari bilangan mol. Dah ada jisim, kita pakai formula kita yang kita dah belajar. Jisim bagi apa? Ni apa 27? Ni adalah jisim molar dia. Jisim molar. Ataupun jisim atom reaktif boleh juga, tetapi yang tepatlah jisim molar. Tapi sama je, dua-dua unit dia sama je kan. Okey, dapatlah unit 0.05 mol. Ini pun 0.05 mol. 75 mol. Okey. Daripada sinilah yang kita nak nisbahkan dia. Nisbah ni terpulang pada kamu. Mungkin ada setiap orang tu ada 1-2 cara. Tak kisah, janji kamu boleh nisbahkan dia. Biasanya kita akan bagi nombor yang paling kecil lah. Bagikan nombor antara 2 ni, kita nisbahkan dengan membahagikan antara yang paling kecil 0.05 dapat 1. Dapat 1.5. Okey. Dapatlah nisbah dia 1 nisbah 1.5. Tapi adakah ini nisbah yang kita nak? Okey, kita tengok definisi dekat sini. Dia tak mention dekat sini ya. Nisbah yang sebenarnya yang dimaksudkan adalah nisbah nombor bulat. Nisbah nombor bulat.
Dia nisbah tetapi nisbah nombor bulat. Bukan, ini pun nisbah juga. 1 dengan 1.5. Tetapi 1.5 bukan nombor bulat. Jadi kita kena tukarkan kepada nombor bulat yang paling kecil, yang paling hampir. Jadi kita, apa nak buat, kita darab dengan 2. Dapatlah nisbah dia 2 nisbah 3. Okay. Dah buat sini, dah dapat nisbah dia. Last sekali kita kena tulis jawapan dia. Formula empirik aluminium oksida ialah ni formula dia. Okey, ini 1 markah, yang ni 2 markah. Jangan sampai sini saja. Kita kena buat sampai akhir kat sini buat dapat full mark. Okey, itu saja soalan yang berkaitan dengan mencari formula empirik. Cikgu ulang balik, kalau soalan tanya tentang formula empirik, mesti buat jadual dengan jadual yang teratur macam ni Dengan kelas 4R baru ni, cikgu dah tekankan buat jadual. Bila pelajar tu tunjuk jawapan dia pun dia tak buat jadual lagi kena buat jadual Okey, so itu saja berkenaan dengan formula empirik. Terus kamu boleh buat latihan daripada soalan ni, satu dalam buku nota, bukan buku latihan, buku nota. 1, 2. Ini sama dengan kita buat tadi. Okey, sama. Nombor 4 ni tak ada kat situ. Okey, nombor 4 ni cikgu bagi tips dia macam nak buat dia ada 3 bahan. Nampak dia lain sikit, ada 3 bahan. Dia digabung dengan 3. Okey, tetapi dia tak bagi jisim, dia bagi peratus. Dan sebenarnya peratus ni kalau kamu campur 3-3 ni, kamu akan dapat 100% lah. Yang ini mudah cerita dia. Peratus ni kamu tukar saja kepada gram. Macam mana nak tukar? Tak payah buat apa-apa, kamu potong dia, tukar kepada gram je. Tukar kepada gram je. Sama juga ni, tukar kepada gram. Kemudian kamu selesaikan, dapat jawapan. Okey. Jadi kalau dalam peratus ni tak perlu nak buat formula susah bagai. Tukar je persen tu kepada gram saja. Kemudian buat macam biasa. Okey. Cuba buat. Jadi satu boleh buat, 2 boleh buat, 4 boleh buat. Nombor 3 ni cikgu first time baru tengok. Dia bagi mol pula. Tak apa, cuba kamu buat nombor 3 ni. Ini cikgu serahkan kepada kamu untuk selesaikan dia. Jadi untuk buat nombor 1, nombor 2, nombor 4 ni, kalau kamu masih ragu-ragu lagi, boleh rujuk balik contoh ni. Ikut contoh ni, insya-Allah kamu akan dapat 1, 2, 4. Yang penting kamu tahu aluminium tu berapa berat dia. Okey. O tu berapa berat dia. Okey. Dia tengok juga soalan. Kalau soalan ni dia dah asingkan. Ada soalan dia gabung bergantung kepada soalan. Cuba kamu buat Okey, itu saja tugasan untuk hari ini Cuba buat. Okey, terima kasih. Cuba selesaikan. Kalau ada masalah lagi pun cuba tengok contoh tadi, atau boleh tanya dalam grup pun boleh. Okey, terima kasih.